Assalamualaikum. Ada rakaman ke? InsyaAllah. Nanti tanya pada urus dia. InsyaAllah dirakam kan. Untuk kita tengok ada yang tanya tu. Okey anak-anak. Jadi secara keseluruhannya Abadi nak kongsi beberapa perkara. Ini contoh Abadi nak bincang pula pasal kertas 2 ya. Ini antara tajuk popular. Yang ada handphone mungkin boleh screenshot ataupun boleh snap. Bunyi. Ini antara tajuk popular. Tajuk popular bukan masuk tajuk sport, jangan salah faham. Kalau keluar apa sekalipun tajuk tak ada masalah bila anda faham formula tadi. Kaedah penulis karangan tadi kalau anda faham, insya-Allah anda boleh buat. Tak kira lah tajuk apa pun, tapi berdasarkan percubaan. Berdasarkan percubaan, jadi ini adalah tajuk-tajuk yang popular yang keluar. Kalau tema perpaduan, kejiranan, rumah terbuka, gotong royong, jadi kamu cubalah. Cara dia kamu buat macam pentermindah. Contoh kalau kejiranan, apa yang soalan boleh tanya? Mungkin soalan boleh tanya langkah memupuk semangat kejiranan. Mungkin soalan boleh tanya faedah hidup berjiran. Jadi awak boleh buatkan isilah. Kalau tema kesihatan, amalan gaya hidup sihat, kepentingan riadah dan langkah-langkah mencegah penyakit berjanji. Ada pelajar tanya apa ini soalan A ke B? Tak. Apa yang saya buat ni merangkumi kesemua dua-dua bahagian. Jadi nasib lah. Sebab macam tahun 2019, bila target bahagian A, dia keluar bahagian B. Bila target bahagian B, dia keluar bahagian A. Jadi tak ada masalah. Sebenarnya kita boleh buat persediaan untuk kedua-dua bahagian. Kemudian tema pelancongan, amalan menabung, permainan tradisional, pengangguran, semangat patriotisme, ICT ni teknologi maklumat lah, TMK, teknologi maklumat, dan juga koperasi sekolah. Cara yang paling mudah kalau anak-anak nak dapatkan karangan lengkap, anak-anak type dia dekat internet. Contoh anak-anak type kan, permainan usaha usaha mengekalkan permainan tradisional. Jadi dia akan keluar karangan yang lengkap. Itu kalau ada rajin untuk Google dalam Mr. Google. Kita nak dapat lah. Kelas 2. Ini abang nak sentuh sikit lah peluang yang diberikan oleh Bitok. Saya dapat kongsi dengan anda. Rumusan. Kita kita mulakan dengan rumusan. Rumusan adalah soalan nombor 1 dan dia merupakan lubuk markah. Maksud lubuk markah di sini, markah rumusan itu kamu boleh skor. Daripada 30 kamu boleh skor semaksimum. Mungkin boleh dapat 28 mungkin. Ataupun silap-silap boleh dapat markah penuh. Jadi rumusan yang anak-anak perlu ditulis dalam 4 perenggan. Rumusan perlu ditulis dalam 4 perenggan. Perenggan pertama cuma 1 ayat je. Iaitu anak-anak tolong guna kaedah yang paling selamat. Iaitu rumusan membincangkan. Itu yang paling selamat. Rumusan ini membincangkan, kemudian kamu tukar dia punya sinonim tugasan pertama tu. Iaitu tugasan isi tersurat. Kalau dia kata langkah, kamu tukar kepada cara ataupun usaha. Wajib tukar perkataan sinonim itu, wajib tukar. Jadi kamu ambil yang kaedah pertama iaitu rumusan ini membincangkan, kamu tukar kata kunci ni, tukar maksud tu, kemudian kamu terus sambung ayat dan sampailah habis. Ayat dan sampai habis. Kemudian siap perenggan pendala dapat 2 markah. 1 ayat je, bukannya banyak pun. Kemudian kamu masuk isi tersurat. Isi tersurat anak-anak dalam bahan yang diberikan itu memang ada lebih daripada 6 isi tersurat. Anda cuma ambil 6 atau 7. 6 biasa ambil atau 7. Kalau pendek boleh ambil 7. Jadi isi tersurat ini ada dalam petikan. Anda jangan ambil huraian dengan contoh. Anda cuma ambil isi utama sahaja. Dan isi ini anda boleh gabungkan. Contohnya anda nak gabung isi pertama dengan kedua. Tak salah. Guna kata hubung dan. Anda boleh gabung. Anda boleh gabung. Caranya memang pelajar-pelajar sekolah yang bagus-bagus, sekolah sains, sekolah MRSM, sekolah-sekolah bagus, mereka memang buat macam tu. Sekolah lain pun memang buat macam tu. Itu dia boleh gabung isi untuk jimatkan patah perkataan. Guna kata hubung dan. Kemudian anak-anak dalam ambil isi tersurat yang dalam petikan itu, anda jangan tinggal subjek. Nombor 6 tu jangan tinggal subjek dan fasa penting.
Maksud bila anda ambil tu anda kena sebut subjek. Biasanya macam ni, Abah beri contoh. Abah bagi contoh yang selalu pelajar silap. Dia kata apa? Dia letak pada dua wacana slide itu. Slide itu dapat dapat memastikan. Dia terus slide itu dapat. Salah tu. Slide itu apa dia? Kita ada sebut subjek. Slide itu apa dia? Ibu bapa. Slide itu sekolah. Kena ada subjek. Slide itu sekolah dapat. Slide itu aktiviti ini dapat. Kena ada subjek. Jangan tak sebut subjek. Okey, jadi pastikan jangan tinggal subjek dan juga frasa penting. Frasa penting tu maksud dia punya ayat isi utama tu jangan tinggal. Kena ambil dia habis. Okey, kemudian isi tersurat ini kamu tulis dalam perenggan kedua lah. Kamu ambil 6 isi atau 7. Okey, mungkin kamu boleh gabung. Bukan gabung semua. Mungkin isi pertama gabung isi kedua. Macam tu lah kamu gabung isi ketiga. 4 kamu gabung. Okey, kemudian lepas pada perenggan kedua itu kamu masuk perenggan ketiga, isi tersirat. Isi tersirat ni anak-anak bukannya banyak pun, 2 je. Dan isi tersirat ini tak boleh kamu ambil dalam petikan. Isi tersirat memang kena kamu beri sendiri mengikut logik akal. Okey, isi tersirat ini kamu ikut logik akal. Okey, yang berkaitan dengan tema lah, apa dia tanya. Tengok selepas dan. Tengok pada soalan selepas dan itu apa dia nak. Kekangan apa dia nak. Okay? Jadi kamu ambil isi tersirat itu, berikan 2 dan kamu tulis dalam perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang ketiga. Okey? Okey. Kemudian akhir sekali penutup. Kalau kamu lihat nombor 8 itu, nombor 8 dan nombor 9 pada skrin tu, okey, penutup abang guna formula 5 jari. Ingat 5 jari, buat penutup dalam menulis rumusan. 5 jari. Ibu jari, kesimpulannya, ayat wajib. Kesimpulannya, jari telunjuk, siapa? Jari hantu, buat apa? Jari kelingking, jari manis, agar atau supaya. Dan jari kelingking yang kecil sekali ini, iaitu perkara positif. Perkara positif ini mestilah berkaitan dengan tema. Contoh kalau berkaitan dengan alam sekitar, maka perkara positif dia agar pencemaran tidak berlaku. Kalau berkaitan dengan kesihatan, agar kesihatan kita lebih terjamin. Dia mesti based on tema. Tapi benda yang positif. Okey, jadi itu penutup dia. Okey, jadi masa dalam kamu menulis rumusan ada 4 perenggan. Okey, ada 4 perenggan yang perlu kamu buat. Satu perenggan pertama tu pendahuluan cuma 1 isi. Perenggan kedua isi tersirat 6 isi. Perenggan ketiga isi tersirat 2 isi dan penutup 1 ayat. Okey, dan pastikan anda tidak tulis melebihi 120 patah perkataan. Okey, pastikan anda tidak melebihi. Okey anak-anak, lepas pada soalan rumusan kita ada soalan pemahaman. Okey, yang ini abang tulis 2 video video ni, tapi sebelum yang ini kita ada 2A. 2A ni ada 3 soalan. 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Okey, Roman pertama makna frasa. Makna frasa maksud apabila dia berikan soalan, apakah makna frasa, dia tulis dengan condong kata tersebut. Jadi anak-anak guna kaedah kerat. Kerat maksudnya anak-anak pisahkan perkataan itu, baca ada 2 perkataan, anda pisahkan dan anda beri maksud berdasarkan satu-satu. Contoh dia kata sangat gemilang. Apakah makna frasa sangat gemilang? Jadi kamu pisahkan. Sangat kamu pisah dengan gemilang. So apa maksud sangat? Sangat mungkin kamu boleh bagi dengan perkataan terlalu. Di gemilang mungkin kamu tengok pada petikan tu, oh terlalu cantik. Contohlah kan sebab tengok pada ayat. Jadi kamu tengok tu sesuai makna dan kamu tukar dua-dua perkataan. Baru dapat 2 markah. Dan bila kita nak jawab dalam BM, ini kelemahan selalu pelajar buat. Bila kita jawab, kita kena jawab ayat lengkap. Kita tak boleh kata maksudnya, tak boleh. Kita kena buat maksud frasa bla 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 ialah jawab ayat lengkap. Dalam BM tu jangan jawab point-point, dia tak terima. Awak jawab point dash tak terima. Bukan tak terima, tak dapat markah penuh. Jadi anda kena jawab dalam bentuk ayat yang sempurna. Okey? Okey, itu untuk soalan 1 Roman. Soalan 2 Roman, okey, sama je dengan soalan yang abang tunjukkan sekarang. 2 Roman dan 3 Roman, benda yang lebih kurang lah, iaitu soalan 2 Roman, soalan konteks. Okey, anak-anak tolong ingat.
Apa maksud soalan konteks? Maksudnya jawapan ada dalam petikan. Okey, maksud soalan konteks, jawapan anda yang anda perlukan itu ada dalam petikan. Jadi awak tak perlu nak susah. Sebab tu kalau pelajar yang dia faham teknik menjawab, maka dia akan mudah nak cari. Sebab apa? Sebab jawapan ada dalam petikan. Jadi ingat, soalan konteks, jawapan ada dalam petikan. Anak-anak guna pembaris, teknik pembaris. Anda letak pembaris dekat petikan tersebut, anda turunkan slow-slow, anda baca terus slow-slow, bila jumpa anda garis. Jadi anda berikan 2 isi, dah dapat 3 markah. Dalam kurungan soalan konteks, dia letak belah kanan kurungan tu 3 markah. Cikgu ajar, dia kata cari 3 isi. Ya, betul. Cari 3 isi betul, lagi bagus. Tapi kalau kamu tak dapat 3, kamu bagi 2 pun dah dapat markah. Okey, ingat, itu soalan konteks. Maksudnya jawapan dalam petikan. Okey, kemudian soalan 3 Roman, soalan K5. Kemahiran berfikir aras tinggi. Bila soalan K5 anak-anak ikut logik akal, apa yang logik jawapan yang anda nak berikan? Contoh kalau dikata bagaimanakah langkah anda untuk memastikan rumah anda tidak diceroboh. Simple je soalan. Contoh ya. Bagaimanakah usaha anda untuk memastikan rumah anda tidak diceroboh? Jadi anda bila soalan K4 begini, anda bagi je 3 isi yang logik. Ya, contoh dia kata, okey, pada pendapat saya, untuk memastikan rumah saya tidak diceroboh, tengok tu, ayat lengkap. Pada pendapat saya, ulang balik ayat pada soalan. Okay, untuk memastikan rumah saya tidak diceroboh, saya mestilah memasang kamera lintas tertutup dalam kurungan CCTV untuk mencegah pencuri masa, untuk mengenal pasti berlakunya pencerobohan, contoh. Jadi awak dah bagi 1 isi, 1 markah. Okay, selain itu, selain itu saya juga akan memastikan setiap pintu dan tingkap rumah saya ditutup dengan sempurna sebelum saya masuk tidur. Betul dah isi tu. Dan yang ketiga, mungkin orang kata, saya juga akan terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan, iaitu dalam rukun tetangga untuk membuat rondaan bagi mengelakkan kecurian berlaku. Apa boleh? Yang penting dia logik. Jadi awak bagi 3 isi untuk soalan K4. Okay. Dan soalan yang satu lagi, dia ada 4 kategori. Untuk antologi cerpen, drama, prosa klasik dan puisi, dia ada soalan komsas. Soalan komsas, anak-anak berpegang kepada formula ma per ten. Ma tu maksud, per tu ada 3, persoalan, pengajaran, perwatakan. Okey, ma per ten. Okey, kemudian ten tu maksud TE tu tema. TE tu tema dan N tu nilai. Jadi ma per ten, tingkatan. Tingkatan untuk tahu soalan komsas tu ditanya apa, berpegang pada formula ma per ten. Maksud, pengajaran, perwatakan, persoalan, tepi tu, tu tema dan N tu nilai. Jadi awak tahu benda-benda tu lah. Itu soalan berkaitan dengan komsas. Jadi anak-anak, dalam soalan ini, sebenarnya kan anda memang tak akan kosong markah sebab anda tahu teknik menjawab. Contohnya bila soalan konteks, awak ingat pesan apa? Apa pesan? Soalan konteks, jawapan ada dalam petikan. Rugi kalau tak cari, so awak cari. Dan masalahnya mungkin anda tak pandai nak buat ayat sendiri. Kalau tak pandai buat ayat sendiri dalam jawapan itu, anda ambil ayat sebahagian daripada soalan tu, anda salin semula dan anda gabungkan dengan jawapan yang anda jumpa dalam teks yang ada kat situ. Jadi awak boleh dah buat ayat yang awak ambil daripada soalan separuh tu, awak gabung dengan isi yang dalam teks. Jadi dia terima jawapan anda. Okey, markah itu kalau jawapan lengkap dia akan bagi markah. Okey, jadi itu cara untuk kita menjawab soalan antologi. Dan soalan-soalan antologi ni lepas ni abang akan tunjuk slide yang soalan-soalan target lah. Lepas ni ada. Dan cara jawab tu ada kat bawah kita tulis. Kalau soalan hebat guna formula basuh pun boleh. Baca, B tu baca, A tu analisis. Analisis maksud dia nak apa? Kata kunci lah kita cari. Subjek, S itu subjek tu ibu bapa, sekolah, masyarakat, itulah. Kemudian huraian. Kita bagikan huraian. Huraian tu kenapa? Supaya agar itu huraian.
Dan kalau soalan pemahaman yang konteks, kita guna kaedah pembaris. Okey, itu antara cara nak jawab. Okey, sekejap lagi baru abang tunjuk tajuk-tajuk yang anak-anak perlu berikan perhatian. Okey, kemudian soalan tata bahasa. Soalan yang ketiga dalam kertas 2. Kita ada 4 soalan. Ini soalan yang ketiga. Soalan ketiga tata bahasa, kita ada A sampai E. Untuk soalan A bina ayat, anak-anak guna formula spoke. Kalau awak tengok dalam video YouTube abang ada. Abang buat video tentang spoke. Spoke ni iaitu formula dalam bina ayat. Subjek, apa dia spoke, F itu subjek. P itu predikat. O objek dan K keterangan. Jadi bila buat ayat, kita pastikan ada 4 perkara ini. Okay? Dan bila bina ayat, anak-anak boleh catat minimum 7 perkataan. Barulah comel. Okay? Minimum. Paling sikit. Bukan minima. Minimum 7 perkataan. Okay? Bila nak bina ayat, minimum 7 perkataan. Ramai tulis tu. Takut keluar pula soalan kahut depan ni. Kahut akan muncul selepas ini. Jangan lupa catat yang penting. Kan depan ni nak tengok siapa yang akan menjuarai. Okey, jadi bila berbina ayat, pastikan buat ayat yang betul dan sempurna. Contohlah, okey. Contoh ayat dikata suka. Ayat senang je abang bagi. Suka. Apa buat ayat? Ingat subjek, siapa subjek? Okey, contoh adik subjek. Suka makan aiskrim pada waktu malam. Contoh. Jadi tahu apa dia subjek ni. Predikat dia, sebab pada tu semua predikat. Suka makan aiskrim pada waktu malam. Tapi dalam predikat tu ada objek. Objek dia apa? Aiskrim. Keterangan dia apa? Pada waktu malam. Jadi lengkap ayat tu. Jangan buat ayat 4 saja, kadang-kadang buat ayat 4 je. Contoh katakan, Haikal sayang akan Alia. Contoh. Haikal sayang akan Alia. Kosong markah. Sebab ayat tu tak sempurna. Sebab apa dia sayang? Kena sambung. Kerana Alia baik hati. Contoh. Kalau buat macam tu saja, Haikal sayang akan Alia, tak salah. Sebab tidak ada keterangan. Okey, faham dah ayat formulanya? Apa bunyi formula dia? Spoke. Apa bunyi check? Oh, check. Apa bunyi formula dia? Yo. Spoke. Apa dia S? Subjek. P. Predikat. Objek. Dan K. Keterangan. Berapa perkataan minimum? Tu? Berapa perkataan? Okey. 7. Cek. Kenapa cek tak menang? Kan cek menang tadi. Tadi jawab soalan cek menang ke tak? Dok. Lambat respon. Lambat respon waktu soalan mula-mula tu tak apa dengar. Dia kahut ni dia kena cepat jawab, dia kena lain kena okey. Tak apa, lepas ni cuba lagi. Tengok baik mana tahu kau dapat peluang menang. Kalau menang tempat pertama hadiah istimewa apa difahamkan. Penginapan 3 hari 4 malam di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Kau orang ni. Okey. Kemudian anak-anak ayat songsang. Okey, soalan B ya. Kita ada ayat songsang, pola ayat, ayat perintah, ayat tanya, tajuk benda. Itu yang kita target. Yang dah lama tak keluar. Ayat songsang ni anak-anak jangan ubah imbuhan. Jangan buang imbuhan. Ayat songsang kita cuma tukar kedudukan. Kalau kita tukar imbuhan itu ayat aktivasi bukan. Ayat songsang ni kita ingat formula 1, 2, 3. Bila kita baca tu, kita pisahkan dia. Contohnya kita kata Haikal 1, ke kedai 2, membeli ikan 3. Jadi bila kita lah ayat songsang, nombor 1 tak boleh ada di depan. Kita pun buat ke kedai, Haikal membeli ikan. Tu, maksudnya kita buat 2, 1, 3. Kemudian kita buat lain pula. Membeli ikan, Haikal ke kedai. 3, 1, 2 pun betul. Dengan syarat nombor 1 tak duduk di depan. Okey, itu antara formula dia lah. Jadi ayat songsang ni pastikan bila kita baca ayat, kita pisahkan pada 1, 2, 3. Subjek, okay, predikat, keterangan. Kita pisahkan, kemudian masa kita buat jawapan tu, nombor 1 tak boleh duduk depan. Dia mesti nombor 2 atau nombor 3 duduk ke depan. Okey? Okey. Kemudian pola ayat. Pola ayat anak-anak memang jawapan depan dia FN. Wajib walaupun ayat dia bagi ayat songsang. Contoh kan, rumah Aina sangat besar. Rumah Aina subjek,
sangat besar adjektif sifat FA. So FN tambah FA. Kalau dia bagi ayat tu seorang, contohnya cantik sungguh baju kurung ibu. Cantik sungguh perasa adjektif FA. Baju kurung ibu perasa nama. Jadi awak jangan tulis FA tambah FN, salah. Awak kena tulis FN tambah FA. Okey, itu pola ayat. Ayat perintah anak ada 4 ayat. Silaan, larangan, permintaan, suruhan. Tolong faham beza. Silaan contoh, jemput masuk, itu ayat silaan. Larangan, jangan buat bising, itu larangan. Permintaan, cik boleh bawa bertenang, itu permintaan. Suruhan, Aiman pergi ambil buku cikgu, itu ayat suruhan. Itu contoh. Okey? Okey, kemudian ayat tanya. Ayat tanya ni dia bagi dalam bentuk petikan, awak kena bina ayat tanya. Ini pun nampak senang, tapi kalau tak faham susah juga. Dia bagi ayat petikan apa-apa, betul awak kena buat bina ayat tanya daripada petikan tersebut. Okey, dan akhir sekali yang paling susah, cakap aja cakap pindah. Cakap aja cakap pindah dah lama tak keluar, dah lebih 10 tahun, tapi dia biasa keluar soalan ulangan SPM, dia biasa keluar. Soalan yang sebenar dia jarang keluar, jadi harap-harap tak keluar lah ya. Secara mudahnya cakap ajuk ini ialah ayat dialog. Cakap ajuk ialah perbualan, dialog. Awak nak ke mana? Itu cakap ajuk. Okey? Dah siap ke kerja cikgu? Itu cakap ajuk. Cakap pindah ialah ayat penyataan. Okey? Cikgu Syahrudin bertanya Aiman, okey, ke mana dia nak pergi? Itu contohlah dia cakap pindah. Okey, apa-apa pun tata bahasa memang kena banyak buat latihan. Okey? Okey, kemudian ejaan. Ejaan ni ada dalam video abang. Kita guna kaedah hutan japan. Okey, abang banyak buat formula. Hutan japan. Hu ni untuk huruf. Tan tu tanda baca. Ja tu jauh. Dia eja jarak. Contohnya ibu, bapa, urus, setia. Kemudian pan. Pan tu dia eja rapat. Eja rapat maksudnya majmuk mantap. Kita ada 15 majmuk mantap. Untuk anak-anak nak tengok video ni ada dalam YouTube saya, tengok berkaitan dengan majmuk mantap. Ada Abang Tim buat video dalam YouTube Abang Syahadi. Okay, awak boleh tengok. Okey, untuk awalan, imbuhan, awalan, akhiran, apitan dalam SPM dia tanya 3 lah biasa sebab kita ada 4 imbuhan. Satu lagi sisipan. Okey, tapi yang biasa dia tanya awalan. Contohnya awalan, memasak. Untuk awalan, Kalau akhiran, masakan. Belakang tu, kan. Kalau apitan, apa dia? Mungkin pemakanan. So, makan dia apit per dengan an. Jadi, pemakanan. Itu apitan. Okey, banyak buat latihan. Istilah dan tata bahasa anak-anak. Istilah dan tata bahasa ini memang kena latih tubi sebab istilah kadang-kadang anak-anak tak faham dari segi istilah istana contoh. Makan, santap, tidur, beradu. Itu kalau istana. Kadang-kadang lagi satu istilah yang lain yang dikelirukan awak. Pendalaman. Ada lain-lain. Jadi kita fahamlah, kita banyak buat latihan begitu dengan tata bahasa. Tata bahasa ni biasa tanya contoh hukum DM, anti-basic, kata senama. Jadi kamu kena perasan apa yang salah. Okey, dan akhir sekali soalan nombor 3 iaitu soalan peribahasa. Soalan peribahasa ni kita kena faham dan jawab peribahasa yang dah mantap, yang telah diterima oleh lembaga peperiksaan dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh kan, harapkan pagar makan padu. Itu yang diterima. Walaupun kajian buat, harapkan pegar makan padu. Awak terima yang lama, jawab yang lama. Yang kaedah yang lama lah, guna peribahasa yang asal. Okey, dan peribahasa biasa dia tanya 4 bentuk soalan. Yang pertama, kamu diminta beri makna peribahasa. Yang kedua, kamu beri peribahasa yang sesuai dengan situasi. Yang ketiga, dia suruh kamu letak tempat kosong peribahasa yang sesuai dengan petikan yang dibagi. Yang keempat, kamu kena beri peribahasa yang sama makna dengan peribahasa yang diberi. Jadi biasanya 4 soalan yang popular lah. Jadi formulanya guna DESI lah, definisi, situasi dan rasional. Okey, anda boleh lihat dalam YouTube banyak pasal peribahasa. Dan akhir sekali kertas 2 berkaitan dengan novel. Novel anak-anak berpegang pada formula penyataan sama dengan huraian tambah contoh. Maksudnya anak-anak kena masukkan watak dalam huraian tambah contoh. Dalam penyataan jangan masukkan untuk 5 kategori soalan iaitu nilai, pengajaran,
persoalan perwatakan dan latar masyarakat. Untuk 5 perkara ini, anak-anak tak boleh masukkan nama watak dalam pernyataan. Contoh macam ni. Nilai kamu nak buat kegigihan, anda pun buat. Okey, nilai dapat nombor ini ialah kegigihan Dr. Raiha. Salah, kosong. Sebab anda dah masuk nama Dr. Raiha dalam pernyataan. Sepatutnya nilai dapat nombor ini ialah kegigihan, 1 markah. Okey, watak Dr. Raiha tu anda masukkan dalam huraian anda. Okey, jadi untuk 5 perkara, nilai, pengajaran, persoalan, perwatakan dan juga penilaian atas masyarakat, anda guna kaedah PH plus C. Okey, iaitu apa dia kamu nak ingat tu? Kamu masukkan nilai watak itu dalam huraian dengan contoh. Dan cara mudah untuk ingat novel, Isajali. Kamu lihat abang tulis kat slide tu. Isajali. Ingat 1 jawab 5. Okey, apa dia ingat 1 jawab 5? Ni dia. Maksud ingat 1 jawab 5, kita ingat 1 tu sama ada nilai ataupun perwatakan. Contoh kalau slide ini abang ingat nilai. Nilai apa? Kasih sayang. Okey, novel dia dapat pantai kasih. Jadi, nilai dia kasih sayang. Buat ayat mudah je. Nilai dapat novel ini kasih sayang. 1 markah. Jangan buat nilai dapat novel ini kasih sayang iaitu Dr. Raiha sayang akan anaknya. Kosong. Salah. Kemudian kalau perwatakan ayat dia persoalan kasih sayang ataupun persoalan tentang apa. Kalau perwatakan seorang yang. Kalau pengajaran tidaklah. Kalau latar masyarakat yang. Dan anak-anak yang seronoknya, anda boleh guna contoh yang sama. Dia cakap dia. Dia cakap sekejap lagi penjabatannya. Anda boleh guna contoh yang sama untuk kelima-lima perkara ini. Iaitu macam kat bawah tu contoh. Abang dengar. Lama dah abang tak dengar. Cik, baca cik contohnya. Sebagai contoh. Mana? Baca yang contoh. Sebagai contoh. Contoh. Baca molek. Sebagai Baca berita. contoh. Sebagai contoh, Dr. Raiha. Sebagai contoh, Dr. Raiha sangat menyayangi anaknya, Rahayu, walaupun anaknya itu merupakan anak yang kurang upaya. Rahayu menghidapi kecacatan sindrom Down, namun Dr. Raiha sanggup menjaga anaknya dengan penuh kasih sayang walaupun mendapat tentangan daripada suaminya, Dr. Sadis. Jadi contoh itu anda boleh guna untuk kelima-lima soalan. Kasih sayang, persoalan. Guna contoh yang sama. Itu yang kata senang tu, ingat 1 jawab 5. Okay, jadi itu kaedah yang Abang Hadin berikan untuk anda mudah menjawab. Dalam untuk novel pun ada. Semua ada dalam video YouTube Abang Hadin. Boleh faham, boleh tengok ulang kali. Kalau tak faham, boleh tengok lagi. Okey, ini soalan target kita. Untuk soalan Komsas, soalan antologi, soalan 3B dan soalan novel. Itu antara soalan target kita dalam SPM tahun ini. Bukan masuk soalan sport, tapi yang anda boleh beri perhatian. Contohnya kalau kamu lihat soalan antologi. Okay, Munshi, Cinta Amat Mutawakil, okay, Berhimmat untuk Negara, okay, Kepimpinan Melalui Teladan, okay, Sang Gembala Kuda, Sejadah Rindu, Gurinam 12 Fasa 3 dan Kuduk Perang. Jadi tajuk-tajuk ni anda boleh buat macam-macam kat lah. Okay? Buat terbindah sikit supaya kamu ingat, bincang dengan kawan sikit. 3B beri perhatian pada pola ayat, ayat songsang, ayat perintah, ayat tanya. Tema novel, tengok pada tema, watak utama dengan cara mengatasi konflik. Unsur suspense, kebat, soalan kebat, peristiwa menarik dan juga peristiwa yang memberikan kesan. Okay, jadi kena fahamlah, ya. Faham, tengok betul-betul, jawab yang betul-betul, cara menjawab tu biar betul. Okey. Dan anak-anak, ini abang nak sedikit motivasi untuk anda apa yang berlaku sebagai peringatan. Okey, jangan buat kelemahan ini. Tidak baca, kalau kita satu selalu pelajar buat tidak baca soalan dengan betul. Kadang-kadang dia salah buat karangan terpesong. Tidak cukup jumlah perkataan, orang sepatut 200 dia tak sampai. Tugasan tidak siap. Jawab karangan tak habis. Itu kelemahan selalu berlaku, kesilapan yang selalu berlaku. Kita dua tak jawab ikut skema, sebab kita dua kena ada ikut cara skema beri jawapan. Tidak jawab soalan dan suka jawab sambal lewat. Sambal lewat ni maksud jawab lebih kurang main-main. Itu kesilapan yang sering berlaku.
Cara mengatasinya, ingat baca soalan betul-betul, kenal pasti kata kunci dan buatlah sedikit rangka. Contoh kat kata tu kerangka karangan anda dan pastikan jumlah anda kata cukup. Untuk kita dua, biarlah jawab dengan format yang betul, teknik yang jawab betul. Jangan biar jawapan anda kosong dan rajinlah buat latihan, ulang kaji dan latih tubuh. Itu cara mengatasi. Okey, betul yang boleh diamalkan nak biasa ni, pastikan anda jaga fizik, mental dan fizikal. Dari segi mentalnya rajin ulang kaji. Okey, kalau ada kelas macam hari ni sekarang ni PDPR, pendidikan dari rumah. Okey, kalau ada apa-apa boleh cikgu awak bagi, tengok, jangan malas. Dan jangan lupa juga spiritual. Spiritual ni dari segi keagamaan. Solat hajat. Okey, ingat tu doa banyak-banyak, tawakal. Okay, tolong. Kita orang Islam, kita ada agama, kita jangan tinggalkan agama. Okey, kemudian dari segi fizikal, riadah dan berkomuniti. Riadah ni maksud janganlah duduk terperap di dalam bilik. Masa petang ada tu keluar-keluar dekat tahu apa ni, luar rumah tu, ambil angin, ya, bagi segar. Ada badminton, main-main badminton, pukul badminton dengan adik. Kemudian berkomuniti. Berkomuniti maksud bermasyarakat, bergaul lah. Jangan duduk terperap di dalam bilik. Nanti kamu beku otak-otak. Okey anak-anak, jadi persediaan terakhir, pastikan bersedia dari segi fizikal dan mental. Dapatkan maklumat terkini, pastinya awak semua dah ada jadual peksa. Dan nombor 3 tu penting, alat tulis anda mestilah sesuai dan mencukupi. Jangan beli pen mata tajam, dia kena pen mata bulat. Kalau tajam tu tulisan mungkin halus. Kemudian jangan beli pen dakwat basah, tak nak. Nak beli pen jawab peksa, jangan tak dakwat basah, tak bahaya, tak boleh. Okey, kemudian tanamkan semangat saya boleh, sentiasa solat hajat dan berdoa dan berfikiran positif. Ambillah aura Nik Nurmadihah ini. Pelajar anak nelayan duduk kat pantai Sabak tu, orang susah. Okay, bila dia susah pun dia boleh berusaha berjaya dan kerajaan negeri pun bagi hadiah separuh makan. Okay, kamu lihat bagaimana usaha dia berbaloi. Dan sebelum saya tinggalkan awak sekali lagi, ini adalah Abah punya laman sosial yang boleh anda nak dapatkan bahan ke apa ke. Yang penting kita kena buat baiklah, ya, jangan yang ngarut. Okay. Jadi itu yang Abah boleh share dengan anda. Jadi Abah boleh stop sharing. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tanya. Okay, silakan. Okey, Abah. Okey, buat sikit boleh tak? Abah tak apa-apa dengar suara kuat sikit. Okey, saya nak tanya, kalau lepas kita jawab soalan, kita wajib ke bila patah perkataan? Okey, memang. Kalau rumusan anda kena kira lah patah perkataan, jangan lebih daripada 120. Anda kira, anda tulis dalam kurungan belah bawah. Bukannya wajib. Kalau tak tulis pun tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya anda tulis, ya. Okey, ada lagi soalan? Kesimpulan wajib tak buat penutup. Kalau tak bagus, olok lah. Kalau tak bagus, Rumusan untuk kesimpulan wajib ke wak? Tanya molek gak Ain aja. Kan dia kata dah rumusan ada 4 perenggan, kesimpulan tu 2 markah. Tanya lagi wajib tak buat. Tak apa. Benar. Abah, Ya. novel ke wajib ke buat kesimpulan? Novel kalau buat kesimpulan tak salah, tak buat pun tak apa. Tapi kalau dah buat kesimpulan lagi bagus. Sebab novel kita bagi 4A, kita bagi 2 isi kan. 4A bagi 2 isi, kemudian kita buat. Okey anak-anak, Abah catat apa-apa bagi. 16 hari bulan, kita ada 2 siaran di bawah KPM yang Abah terlibat lah, yang Abah ada keluar dalam tu. Pada 16 hari bulan, 16 hari bulan ni esok 2.30 hingga 4.30 ada siaran di bawah program Menteri Pendidikan jam 2.30 hingga 4.30 bersentuh tentang rumusan. Sentuh tentang
rumusan. Saya rasa mesti pengetua awak pun dia akan bagi link tu. Sebab link tu Kementerian Pendidikan buat, lepas tu dia panjangkan pada pengetua-pengetua. Mesti pengetua akan bagi pada semua guru untuk pelajar tonton. Kemudian lagi satu pada 18 hari bulan 2, okey, waktu yang sama 2.30 hingga 4.30, itu berkaitan dengan novel. Jadi kalau awak tengok, awak tonton, sebab yang bercakap tu 4 orang. 4 orang guru cemerlang tu memang pakar semua. Jadi awak lebih faham. Kalau awak nak skor lah, kalau awak nak skor, abang nasihatkan supaya awak tengok rancangan tersebut. Okey. Ada lagi soalan? Bah nak tanya bah. Okey, sila Syarul. Kalau masa tak ada kan, lepas tu kita buat pendaluan novel kan. Pendaluan buat satu ayat je. Novel yang saya kaji di tempat Pantai Kasih karya Asmah Nordin. Itu je ayat. Novel yang saya kaji tentang 5 Bima Sakti Nari karya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Itu je pendaluan. Dalam jawab novel pendaluan Memang tak buat kan? Kalau memang tak buat. Awak dah tahu dah kan pendaluan novel tu kena buat pendaluan dulu. Jadi awak buatlah. Janganlah awak tiba-tiba jawab. Nilai yang dapat tak buat ayat tu sangat mudah sebab dia satu ayat je. Masa tak sampai seminit pun. Novel yang saya kaji tempat Pantai Kasih karya Asmah Nordin. Betul terisi. Nilai peristiwa yang menunjukkan nilai ketabahan ialah peristiwa Dr. Reha berhadapan krisis dengan suaminya. Kita beritahu apa dia peristiwa. Okey, nanti 18 bulan. 18 bulan kita tengok akan faham lah. Kalau masa ni tak sempat dah sebab kita dah masa rigid kan, masa telah suntuk dah. Nanti 18 bulan awak boleh tengok dengan detail lah. Kita akan bagi contoh-contoh jawapan. Terima kasih bah. Okey, terima kasih Syarul. Udah. Ada lagi soalan? Abah, kita nak tanya abah. Okey, silakan. Kalau macam kita buat karangan B bah, lepas tu kita tak ada ayat dah nak buat. Dan ke mana bah? Tak faham. Yelah maksudnya buat sampai mana? Ya macam contoh ke bah? Ya buat uraian, lepas tu macam kita nak buat sedap lagi tapi kita tak ada ayat dah. Okey, kalau awak ingat macam ni, dalam ayat huraian tu, awak kena ada idea lah. Maksudnya, huraian tu awak buat apa? Okay, contoh mengapa, lepas awak tanya dia awak. Kalau anak murid abah dia buat karangan, dia akan tanya. Okey, contoh sampai ayat huraian kan, ayat mula dia bagi isi. Lepas bagi isi tu, ayat pertama setiap perenggan isi dia bagi isi. Antara langkah berapa dia bercakap. Langkahnya adalah mengadakan kempen. Kita mengapa? Dia tanya diri dia. Dia tanya, mengapa? Hal ini demikian kerana apabila kita mengadakan kempen dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk melibatkan diri bla bla bla. Lepas pada tu dia pun tanya lagi. Kesan? Bila awak tak ada idea awak tanya kesan. Kesan? Okay, secara tidak langsung kempen ini dapat apa? Lepas pada kesan, punca. Apa dia punca? Jadi abang punya bagi idea pelajar anak murid saya supaya idea tak putus. Bila sampai ayat huraian tu kamu ingat 3 perkara. P, L, K. Punca, langkah, kesan. Selain daripada mengapa dengan bagaimana. Mengapa dengan bagaimana itu memang ayat biasa kita buat. Tapi nak biar nampak idea terpanjang lagi, awak berikan PLK. Punca, langkah, kesan. Macam gitu bah. Terima kasih banyak bah. Awak boleh tengok video ni, teknik pesan karangan dalam YouTube abang. Tengok komen, jangan lupa subscribe. Okey, ada lagi soalan? Kan itu Bawah nak tanya bah. Sila banyak ni, bagus ni, aktif ni, sesi ni. Mula-mula kita boleh ketah kan? Mana molek-molek yang kita jawab mula-mula? Bagi A ke bagi B buat karangan? Yang itu selalu pelajar tanya. Kalau pelajar saya, mereka akan jawab je pakai A dulu sebab mereka dah biasa buat. Tapi kalau awak rasa awak tak biasa sebab awak kata bagai A, cikgu awak cakap markah 100, bagian B 30, cikgu awak pun sudah jawab bagai B dulu. Kan bagian A markah 30, bagian B markah 100. Jadi cikgu awak kata jawab B dulu sebab B banyak markah. Kalau awak rasa awak nak jawab B dulu, tak ada masalah. Jawab B dulu. Tapi sebelum awak jawab B, awak kena tinggal lah 3 muka surat. Kena tinggal 2 helai tu. Awak kena tinggal 2 helai sebab 2 helai tu
awak nak jawab bahagian A. Kalau awak rasa awak tak ada masalah dari segi masa, awak boleh buat dengan baik, awak jawab bahagian A dulu, awak bahagian B. Jadi saya tak ada isu. Sebab ada orang kata, jawablah bahagian B dulu, bahagian B kan satu markah, banyak. Dia pulanglah. Tapi setakat yang abang tahu, kalau pelajar saya, dia akan jawab A dulu baru. Sebab kita dah latih masa. Saya dah latih pelajar saya macam mana nak guna masa dengan baik. Contohnya bahagian A, jangan lebih daripada sejam. Bahagian A sebenarnya pelajar yang bagus dia akan buat selama 50 minit je. Tapi kalau terlajak, jangan lebih daripada sejam. Jadi barulah bahagian B dia tak akan tertinggal. Itu pendapat pribadi saya. Kalau cikgu awak suruh cikgu jawab bahagian B dulu, pun tak salah. Okay, ada lagi soalan? Tak ada. Abang, Ya. kalau sekarang ni, kita tak pilih patah perkataan dia pun tak apa kan? Tak apa, tak wajib. Kalau tulis bagus, kalau tak tulis tak apa. Okay, lagi? Okey, terima kasih Abang. Sama. Okey, kalau tak ada apa-apa, sebelum abang mengakhiri bicara untuk sesi Abah, okey, abang harap sangat. Abang harap sangat, korang jangan gelabah. Okey, jangan terlalu orang kata fikir soal Allah, apa keluar betul terpengaruh dengan WhatsApp, dengan apa, jangan. Anda ingat je, apa keluar pun anda ingat teknik menjawab. Kalau sampai soalan antologi, munshi ke, sangka bala kuda ke apa ke, anda ingat, abang ajar. Ada soalan apa ni, konteks, jawapan yang berikan, ada soalan kebat, guna teknik bahasa. Kalau awak faham teknik tu, okeylah. Pelajar saya macam tu, bila dia faham, dia tak kisah apa soalan apa keluar. Cuma idea je nak kena ada. Okey? Jadi harap sangatlah abang doakan korang sukses. Abang doakan jangan lupa solat hajat, minta doa supaya dipermudahkan. Dan yang paling penting, anda jaga kesihatan. Sebab kalau anda tidak ada inisiatif positif macam 41 orang pelajar wataniah atau agama wataniah macam tu, anda terpaksa dipindahkan ke lain menjawab soalan peperiksaan. Yang paling takut soalan pun soalan lain. Itu yang bahaya tu. Jadi abang doakan jaga kesihatan anda. Okay, kita jaga kita, dan yang penting sentiasa berdoa kepada Yang Maha Esa. Abang minta maaf apa yang terkurang. Kalau apa-apa boleh PM saya, dan awak janganlah kalut sangat sebab ramai yang kalau contoh abang tengok live ni, bila abang tak tengok WhatsApp memang beratus-ratus macam-macam. Jadi abang akan respon lambat dah sebab banyak sangat. Sebab abang memang setiap malam, setiap hari ada live. Malam ni ada live lagi, jadi ada live semua. Jadi memang saya agak padat. Jadi kalau minta apa-apa tu, kalau abang respon lambat tu, sabar. Kalau abang sombong, okey. So terima kasih. Boleh bah? Ya Rafi. Macam kita buat karangan bah. Kita wajib kau kena we peribahasa. Ya. Tengok, kalau awak tengok dalam abang punya video YouTube, 7 bintang untuk karangan yang baik. Apa dia 7 bintang? Adalah termasuklah OB, ungkapan bahasa indah. Tadi kan yang soalan kuis kan, OB, ungkapan bahasa indah. So kalau pelajar dah dapat karangan yang tinggi, markah tinggi, dalam karangan mesti kena ada OB. OB tu ada 6. Di bahasa, pantun, lirik lagu, dapat tokoh, kata-kata hikmat, dan juga makna tafsir Al-Quran dan hadis. Boleh pilih mana yang awak suka. Biasa budak masuk peribahasa lah. Kalau biasa kalau budak-budak apa tu dia masuk dapat toko dan sebagainya. Jadi kalau ada, baguslah. Bukannya wajib, tapi dia dapat markah tinggi. Kalau ada lagi bagus. Okey Rafi? Okey, faham. Terima kasih kan? Macam abang dia dapat satu sebab karangan. Betul wajib bah. Tak adalah, biasa je. Abang ni nak pergi gym ni, dah pukul 5 ni. Lambat ni, abang nak pergi gym pula. Okey. So, abang doakan yang terbaik untuk anda. Stay tune. Ingat ni abang punya tagline. Jaga diri, hiasi pribadi. Maintainkan body, don't busy body. Yang penting study. Dan hidup, biarlah berbudi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.